Sebenarnya nak ceramah ni kena ada, kalau ikutkan Selangor kena ada taubiah lah. Tapi bos kita dah pun, jadi saya sampaikan apa yang ada, yang saya tahu insyaAllah daripada guru-guru saya, apatah lagi yang saya tulis sebelum ni. Guru-guru saya pun ada yang dah meninggal pun, semoga Allah merahmati apa yang dia telah sampaikan pada kita semua lah insyaAllah. Pada pagi ni saya sampaikan sedikit apa yang saya tulis ni adalah amalan kita boleh lakukan dalam masa seminit. Perjalanan kita dalam ke tempat kerja ataupun balik, bila-bila lah, dalam masa seminit ni, guru saya pernah bagi tahu kita boleh membaca surah Al-Ikhlas dalam masa seminit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ini adalah kita mentauhidkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berserah pada Allah, Allah yang esa, dia yang satu, tak ada kita bergantung pada yang lain. Jadi surah Al-Ikhlas ni kita kalau baca selepas surah, lepas kita solat pun ada kelebihan dia. Setiap solat kita baca surah Al-Ikhlas insya-Allah. Moga ada amalan kita baca, Allah ampunkan dosa kita, Allah sayang kita. Bagi ujian pun hati kita tenang. Gembira ke susah ke, hati kita tenang, kita terima apa yang Allah turunkan pada kita insya-Allah. Yang kedua, amalan kita ialah kita banyakkan berselawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita berselawat atas Nabi sekali, Allah bagikan kita rahmat 10 kali. Ini adalah hadis yang Nabi ceritakan. Ada ni, tapi saya tak hafal lah hadis ni, tapi ini adalah saya ambil ni, yang semua ni daripada hadis-hadis. Yang ke 100 berapa kita pun memang lemah lah, saya pun lemah, banyak kesilapan, banyak dosa, apatah lagi dosa-dosa kita pada kalian ke apa, dengan bos ke apa. Moga Allah ampunkan dosa kita. Kita banyak berselawat. Kita berselawat ni Allah turunkan rahmat atas kita, keluarga kita. Kita selawat sekali je, pendek pun Allahumma salli ala Muhammad, cukup lah kita. Tapi kalau kita banyak macam mana kan, beribu-ribu. Kalau kata dulu sahabat, ada satu sahabat yang pernah saya dengar cerita dia setiap jalan tu dia berselawat. Ada sampai sahabat kata, kenapa kau jalan perlahan? Sebab dia selawat. Setiap langkah dia berselawat. Dia kata dia nak dapat beribu-ribu selawat. Sebab nanti siapa yang kata ada hadis kata, kalau ya Rasulullah, kalau aku selawat kepada kamu 500 kali, apa kelebihan aku? Allah akan bagi macam ni. Kalau kata 1000, Allah akan bina rumah apa, istana macam tu. Ada contoh dia. Tapi dia berselawat ke atas junjungan Nabi. Apatah lagi sahabat-sahabat lah Sahabat-sahabat ni dia bersama dengan Rasulullah, dia memang dia dekat. Dia tengok Rasulullah macam mana adab dia, akhlak dia. Kita pun ada banyak kelemahan. Mungkin saya pun ada kelemahan, salah cakap, apa ada benda yang salah dari segi kerja ke apa. Mungkin kita pun tak tahu, mungkin ada orang suka, ada tak suka. Jadi kita dengan selawat ni, moga Allah pelihara kita lah insya-Allah. Selawat banyak, moga ada kelebihan kat kita dengan keluarga kita semua, dengan termasuklah kita punya pejabat lah. Bila kita berselawat, bayangkan semua selawat kita, Allah turunkan rahmat kat jabatan kita insya-Allah. Moga Allah pelihara kita lah insya-Allah. Yang seterusnya amalan ialah kita beristighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar ni pun banyak kelebihan. Bila istighfar ni, Allah ampunkan dosa kita. Dan ada guru saya bagi tahu, kalau kita istighfar banyak, ada rezeki yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah kita istighfar banyak. Lepas solat ni pun jangan kita terus bangun. Ada tak kisahlah, mana ada orang kata fahaman ni macam ni, bangun salam terus bangun. Jangan. Boleh kita istighfar. Kalau Rasulullah SAW, Nabi beristighfar 3 kali. Kita tak tahulah macam mana kan. Kita dosa kita pun banyak. Dosa kita pada ibu bapa kita, dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita. Jadi kita beristighfar, moga Allah ampunkan dosa kita. Apatah lagi kita istighfar ni lepas solat. Mungkin ada solat kita yang tak cantik, Allah terima solat kita sebab kita istighfar. Hamba ku ini beristighfar lepas solat, maka adalah Allah terima solat kita insya-Allah. Seterusnya ialah kita, iaitu sebutan yang ringan di mulut dan berat di mizan. Ini Nabi bagi tahu Subhanallah wa bihamdihi subhanarabbil azim. Kita amalkan tu. Bacalah satu hari ke 10 kali ke, dapat baca tu.
amalan yang Allah suka. Allah gembira dengan amalan orang tu. Yang baca sekali kita sebut pun ringan dia, sebut dia sekejap je, pendek je tu, berapa minit aja. Tapi Allah akan bagi ganjaran yang berat, memberatkan mizan kita. Nanti bila kita di perhitungan nanti, insya-Allah, mana tahu kita ada balance aja, tapi pasal kita ada zikir ni, Allah memberatkan mizan kita. Oh, dulu dia dekat dunia dulu dia ada baca zikir ini, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lepas tu baca apa pun benda yang kita buat, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa pun benda yang kita buat, yang baiklah, yang tak baik tu kita minta janganlah baca pula kan. Semoga kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tu, apa kebaikan, apa yang kita buat ni semuanya dengan izin Allah. Anggota kita ni, tangan kita ni, semuanya milik Allah. Tulang kita, kita berjalan, bergerak, semuanya milik Allah. Apatah lagi udara yang kita sedut, semua milik Allah. Kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim banyak-banyak. Moga ada doa tu kita baca pun Allah redha dengan kita. Seterusnya kita menyambungkan silaturahim. Silaturahim kita kepada saudara mara kita yang, kalau guru-guru kita kata, semara kita jika mak ayah kita yang masih ada, kita teruskanlah. Mana yang diorang ada adik-beradik, kita lawat, ziarah. Apatah lagi bila mereka mak ayah kita dah tiada, kita kena sambungkan silaturahim diorang bagi menggembirakan adik-beradik mak ayah kita. Apatah lagi sepupu kita ke apa kan, yang jauh-jauh pun, yang mampulah kita pergi ziarah. Apa kalau sakit, kematian, semua tu kita datang tu ada adab dan akhlak dia. Semoga kita pergi tu ada merapatkan silaturahim. Sebab silaturahim ni, kata guru saya, dia akan memurahkan rezeki dan melambatkan kematian. Ini adalah hadis Nabi. Bila kita pergi, dia ada, sebab kita akan rezeki kita pergi. Sebab kita pergi bergerak pun kita keluar duit kan, modal, masa, tenaga. Tapi pasal kita niat ni bersilaturahim, Allah akan tambah lagi insya-Allah rezeki kita dan melambatkan kematian kita. Dan seterusnya, yang last sekali adalah kita mendoakan untuk orang lain. Kalau kita dengar saudara mara kita ke, ataupun sahabat-sahabat kita yang sakit, walaupun kita tak dapat ziarah, kita doakan. Kita doakan, dia tak tahu. Dia tak tahu, Allah bagikan balik doa dia pada kita. Bila kita sakit ke apa ke, Allah bagi kemudahan. Itulah adalah keberkatan. Ini adalah hadis 10 yang saya dapat tulis, saya sampaikan. Moga yang saya sampaikan dapat kita amalkan. Saya dapat amalkan, yang kalian semua semua dapat amalkan, saya dapat pahala, apatah lagi yang meneruskan, sampaikan pada orang lain, insya-Allah. Itu je. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Khairi atas tazkirah ringkas yang diberikan berkenaan dengan amalan yang kita boleh jalankan. Dia bagi tips amalan dalam 10 minit, supaya tak silap saya. Daripada apa yang disampaikan, lebih kurang 10 item yang Cik Khairi bagi kita tips dan untuk kita supaya tidak